Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Gaddafi dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami di Kumpulan 3 akan membentangkan secara ringkas tugasan kami iaitu laporan bertulis. Sekarang saya akan menerangkan pengenalan untuk topik yang ke-8 ini. Jadi, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Oleh itu, setiap individu perlu memahami etika dan peradaban supaya mampu untuk membentuk jati diri dan nilai moral. Bagi mengekalkan keharmonian yang telah dicapai, persefahaman antara kaum perlulah dipupuk sejak awal lagi. Masyarakat juga perlu memahami tanggungjawab sosial sendiri supaya mereka dapat menyumbang tenaga dalam menjamin kesejahteraan Malaysia. Pengamalan kehidupan harian setiap masyarakat majmuk juga telah memberi impak yang besar kepada persefahaman harian. Kepelbagaian perilaku dan etika yang unik ini akan memberi nilai tambah kepada negara Malaysia di mata dunia. Namun demikian, unsur dan elemen yang berbeza ini haruslah dikongsikan dalam kalangan rakyat Malaysia supaya dapat mencapai persefahaman dan perselisihan faham dapat dielakkan. Rakyat Malaysia juga sepatutnya bersyukur kerana negara lain benar-benar memuji sikap saling memahami dan menghormati yang wujud dalam negara kita, dan itulah merupakan punca utama Malaysia begitu aman dan sejahtera. Oleh yang demikian, kita amat digalakkan untuk melakukan kesukarelaan supaya sikap saling memahami dan menghormati di antara rakyat tidak pupus. Sukarela merupakan bekerja atas kemahuan sendiri dan tanpa dipaksa. Sumbangan kesukarelawanan kepada individu dapat dilihat menerusi aspek pembangunan personal, sosial, kemahiran, kerjaya dan akademik. Bagi masyarakat pula, penglibatan dalam kesukarelawanan dapat memperkuat dan memperkasakan komuniti, meningkatkan integrasi sosial, membina kepercayaan dan ikatan sosial yang kuat, meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Di balik setiap tindakan sukarela, tersembunyi kekuatan mengubah dunia dengan kebaikan yang tulus. Kebaikan dalam kesukarelaan menyebar, mencipta gelombang inspirasi yang mendorong orang lain untuk terlibat dalam aksi kebaikan, membentuk lingkungan yang penuh kasih dan peduli di sekitar kita. Terdapat beberapa isu-isu kesukarelaan. Yang pertama ialah kepentingan kesukarelaan dan impak positif kepada masyarakat. Yang kedua ialah cara-cara mempromosikan aktiviti kesukarelawan. Yang terakhir ialah kesukarelaan antarabangsa. Kepentingan kesukarelawan kepada masyarakat. Yang pertama, pembentukan komuniti yang kuat. Kesukarelaan membantu membentuk dan memperkukuh ikatan komuniti. Melalui penglibatan dalam projek-projek sukarela, orang-orang dapat membangun hubungan yang erat dan saling mendukung, menciptakan komuniti yang kuat dan bersatu. Yang kedua, peningkatan keterlibatan sosial. Sukarelawan dapat menjadi tulang punggung keterlibatan sosial. Mereka memainkan peranan penting dalam membawa perubahan positif melalui pendidikan, program-program penyuluhan, dan aktiviti-aktiviti komuniti yang membangunkan kesedaran dan kefahaman terhadap isu-isu penting. Impak positif kesukarelawan kepada masyarakat. Yang pertama dapat membentuk pribadi yang mulia. Yang kedua dapat membantu meluaskan kesedaran terhadap kesusahan atau masalah yang dialami oleh sebahagian masyarakat. Yang ketiga dapat meningkatkan integrasi sosial. Yang keempat dapat memupuk perpaduan antara masyarakat. Yang kelima dapat melahirkan individu yang penuh empati. Yang keenam dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Isu kedua iaitu cara-cara mempromosikan aktiviti kesukarelawan. Seperti mana yang kita tahu, aktiviti-aktiviti kesukarelawan menghadapi cabaran seperti kekurangan tenaga manusia. Oleh itu, pelbagai inisiatif perlulah diadakan untuk
mempromosikan aktiviti-aktiviti kesukarelawan. Inisiatif yang pertama iaitu penganjuran Expo Sukarelawan. Expo Sukarelawan ini merupakan suatu acara yang diadakan untuk mempromosikan dan juga menggalakkan kegiatan sukarelawan dalam masyarakat. Expo tersebut juga menyediakan suatu platform bagi organisasi sukarelawan untuk mempamerkan program dan juga kegiatan mereka. Mereka juga boleh menghubungkan dengan calon sukarelawan yang berminat. Selain itu, kerjasama dengan pihak media juga salah satu cara untuk mempromosikan aktiviti kesukarelawan. Media tempatan ini termasuklah surat khabar, stesen radio, stesen televisyen dan juga influencer media sosial. Mereka perlulah memanfaatkan media sosial dengan menggunakan platform seperti TikTok, Twitter, Instagram untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti sukarelawan dan juga menjangkau calon sukarelawan yang berminat. Pihak media juga perlulah menekankan atas manfaat-manfaat aktiviti kesukarelawan untuk menarik minat golongan muda untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Seterusnya, cara mempromosikan aktiviti kesukarelawan adalah meningkatkan kesedaran kesukarelaan generasi muda. Contohnya, kempen kesedaran boleh dianjurkan di peringkat sekolah rendah dan mewujudkan pertubuhan kesukarelaan di sekolah. Merayakan sambutan Hari Kesukarelawan Antarabangsa setiap tahun. Selain itu, gerakan kerajaan juga satu cara untuk mempromosikan aktiviti kesukarelawan. Sebagai contoh, pekerja yang aktif dalam kegiatan sukarela boleh diberikan pengiktirafan dalam bentuk hadiah, bonus, sijo, anugerah, dan lain-lain. Pihak kerajaan juga harus menjana pertumbuhan organisasi sukarela dengan bantuan kewangan atau infrastruktur. Sekarang saya hendak menjelaskan tentang isu ketiga dalam topik kesukarelaan, iaitu kesukarelaan antarabangsa. Berikut merupakan contoh kesukarelaan antarabangsa. Gambar yang pertama menunjukkan sukarelawan yang mengunjungi negara-negara Afrika untuk memberi bantuan dari segi makanan, minuman, dan pendidikan. Gambar yang kedua berlaku di Tanzania. Sukarelawan menghulurkan bantuan kepada penduduk yang tidak mampu untuk memperoleh pendidikan tentang kemahiran asas komputer. Mereka mengajar penduduk tersebut tentang cara menggunakan aplikasi komputer seperti Microsoft Word, Excel, dan Office. Gambar ketiga pula menunjukkan program sukarela di Cuba. Para sukarelawan meluangkan masa untuk bergaul dengan warga emas di rumah orang tua. Mereka menjalankan pelbagai permainan, program membuat kraf tangan dan juga memberi makanan kepada warga emas tersebut. Antara organisasi yang menawarkan kesukarelawan antarabangsa termasuklah International Volunteer HQ, GoEco dan Maximo Nivel. Antara program kesukarelaan antarabangsa yang ditawarkan oleh IBHQ pada 2 tahun ini termasuklah kesukarelaan di Galapagos Islands, di mana peserta dapat memelihara persekitaran maupun ekosistem dan mengajar bahasa Inggeris kepada penduduk tempatan. IVHQ juga menawarkan program di Bali untuk mengajar bahasa Inggeris dan menyokong pendidikan kesihatan di sekolah luar bandar. Manakala kesukarelaan di South Africa dan Costa Rica menitik beratkan penjagaan kanak-kanak. Seterusnya, organisasi yang kedua ialah GoEco. GoEco menawarkan program kesukarelaan antarabangsa di banyak negara untuk memberi perlindungan hidupan liar dan haiwan, pemeliharaan laut dan terumbu karang, perubatan dan penjagaan kesihatan, bantuan dan pembangunan komuniti, pengajaran bahasa Inggeris, serta sukarelawan dengan kanak-kanak. Akhir sekali ialah Maximo Nivel. Maximo Nivel ialah program kesukarelaan antarabangsa yang memberi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman dalam pengembaraan kesukarelawan
latihan praktikal pendidikan dan latihan praktikal perniagaan mikro. Program ini memerlukan pesertanya fasih berbahasa Sepanyol. Kesimpulannya, kesukarelaan bukan hanya satu tindakan yang baik, tetapi sebuah tenaga positif yang mampu merentas sepadan dan membina jaringan sosial yang kukuh. Kebolehan sukarelawan untuk memberi impak positif dalam komuniti dan membangun hubungan antarabangsa sebagai komponen penting dalam memajukan masyarakat global. Dengan terus memupuk semangat sukarelaan, kita dapat bersama-sama membentuk dunia yang lebih baik untuk generasi yang akan datang.